Kertas konsep, simetri cermin Semina 2729 dalam ijaz Al-Quran. Pengenalan Al-Quran adalah kitab suci yang penuh keajaiban, bukan sahaja melalui makna dan panduan rohaninya, tetapi juga melalui simetri matematik, ijaz matematik yang mencerminkan kebesaran Allah. Salah satu pola menarik ialah hubungan cermin antara nombor Semina 27 dan 729 yang dilihat sebagai pasangan cermin. Semina 27 adalah songsang digit 729, menggambarkan keseimbangan ilahi sebagaimana terkandung dalam teori rentetan web Al-Quran. Pola ini berkait rapat dengan surah Al-Fajr, ayat 1-3, Asma Husna, Basmalah, 19 huruf, 3 nama, dan surah-surah seperti Al-Fatihah, surah 1, At-Taubah, surah 9, dan An-Mul, surah 27 yang mempunyai kiraan basmalah unik, 102. Kertas konsep ini meneroka bagaimana simetri cermin Semina 727 mencerminkan tema tauhid, penciptaan, dan ilmu, selari dengan perintah Iqra, Sata, dan konsep jaring ilahi. Latar belakang. Teori rentetan web menggambarkan Al-Quran sebagai jaringan terhubung dengan ayat, tema, dan nombor sebagai not dan benang yang membentuk harmoni ilahi. Surah Al-Fajr, khususnya ayat 3 demi yang genap dan yang ganjil, menyerlahkan dualiti dan keseimbangan yang dilambangkan oleh 927 29. Nombor 27 squad 129 telah dikenal pasti sebagai not utama berkait dengan surah 9, 27 dan 1, manakala 927 cerminan digitnya memperluas pola ini, mungkin merujuk surah 92 melalui 927 Basmalah, dengan 19 huruf dan 3 nama Allah menjadi penyatu, manakala Iqra memulakan perjalanan ilmu menuju tauhid. Analisis simetri cermin 927A. Sifat matematik cermin digit 7.4, digit 7, 997, digit 9, 27, songsang 79. Hubungan cermin ini menyerlahkan simetri serupa dengan konsep azwaja dalam QSET 36. Jumlah digit 729, 2 plus 2 plus 9 9. 927 Kedua-duanya menghasilkan 9 nombor penting dalam ijaz yang berkait dengan 929 kubik. 23 kuadrat 729 kuasa 2. Saruga 729 menghubungkan surah 9 Basmalah ke 27 dan surah 1 Basmalah. Sifat 927 3 kuadrat 13. Kurang simetri tetapi berkait dengan 3 seperti 3 nama dalam Basmalah. Berkait dengan 927 mungkin menurut surah 92 dan Asma Husna. Selisih 927 jumlah digit 1 plus 6 plus 8 adalah 16, 1 plus 8 kuas 9, mengukuhkan hubungan dengan 9. B. Kaitan dengan surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr Musnan memulakan dengan 3 sumpah. Demi subuh Feta, menggambarkan penciptaan, berkait dengan 19 plus 10 Demi malam yang 10, menyerlahkan nombor 10, menyokong 89 plus 10 Demi yang genap dan yang ganjil, menunjukkan dualiti, di mana 927 melambangkan keseimbangan genap ganjil. Ayat 3 khususnya menyokong simetri cermin, kerana 927 dan 729 walaupun ganjil, menghasilkan jumlah digit genap 12, mencerminkan harmoni ilahi. Selain itu, 927 yang dikaitkan dengan ayat ini menghubungkan 927 kepada Asma Husna, manakala 729 kekal sebagai not utama. Sehubungan dengan Basmalah dan Asma Husna Basmalah, 17 huruf, 3 nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, not penyatu dalam teori rentetan web. Kiraan Basmalah dalam surah 1, surah 9, dan surah 22 menjumlahkan 3 selari dengan 3 nama. Asma Husna nama diwakili oleh 927 dan 927 dan 729 dengan jumlah digit 9 melambangkan kesempurnaan sifat Allah. Cermin 927 menggambarkan refleksi ilahi di mana Basmalah menyatukan penciptaan surah Laplaman 9 dan ilmu Iqra. D. Konteks surah 1, 9 dan 27. Surah 1 Al-Fatihah. 1 Basmalah 7 ayat 2 perkataan berkait dengan 1029 1 digit 10 19. Surah 9 At-Taubah. Zono Basmalah melambangkan keadilan ilahi. Surah 27 An-Naml 2 Basmalah mencerminkan rahmat. 729 menghubungkan surah ini melalui 9 ke 27 kuala 1729. Sebagai cermin, mungkin berkait dengan surah 92 atau refleksi simbolik.
Konteks Iqra. Perintah Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Memulakan wahyu, mengaitkan penciptaan, dengan sumpah surah 89. 9:2-7-9 sebagai simetri cermin, menggalakkan tadabbur terhadap tanda-tanda Allah, selari dengan panggilan Iqra untuk mencari ilmu. Kepentingan simetri cermin. Simetri cermin 9:2-2-9 bukan sekadar pola matematik, tetapi cerminan jaring ilahi yang menghubungkan ayat, nombor, dan tema Al-Quran. Ia memperkuat dan menunjukkan kesatuan Allah melalui penciptaan dan sifatnya. Menggalakkan tadabbur, mengajak refleksi terhadap simetri genap ganjil. Menyerlahkan ijaz, membuktikan keajaiban matematik Al-Quran, seperti Z16 dan Suan Al-Fatihah. Menyokong teori rentetan web, sebagai benang yang menghubungkan not seperti surah 89, Basmalah, dan Asma Husna. Aplikasi praktikal bacaan dan tasbih. Bacalah surah Lam 95, QS91, dan surah 1 dengan Basmalah. Merenung simetri 9:27-29 sebagai tanda kebesaran Allah. Gunakan tasbih untuk mengingati Al-Khaliq, menghubungkan penciptaan dengan cermin nombor. Kajian ijaz. Sahkan pola 9:27-729 menggunakan alat seperti Tanzil.net, meneliti jumlah digit sinan dan kaitan dengan surah 92. Kaji nombor lain seperti Saidi 29, surah 1, dan 19 Asmalah untuk melengkapkan jaring. Pendidikan dan dakwah. Gunakan analogi songket untuk menerangkan simetri cermin kepada pelajar, menjadikan ijaz mudah difahami. Ceritakan kisah nombor suci seperti 9:27-729 dalam gaya mesra kanak-kanak, seperti tarik dan nombor ajaib. Kesimpulan simetri cermin 9:27-729 adalah satu keajaiban dalam ijaz matematik Al-Quran. Mencerminkan keseimbangan ilahi sebagaimana terkandung dalam surah Al-Fajr, 99 Asma Husna, dan Basmalah. Sebagai benang dalam teori rentetan web, ia menghubungkan Iqra, penciptaan dan ilmu, mengukuhkan tauhid dan mengajak tadabbur. Pola ini, bersama nombor seperti 9 dan C729, menunjukkan Al-Quran sebagai jaring ilahi yang harmoni, mengundang umat Islam untuk membaca, merenung dan bersyukur atas kebesaran Allah. Subhanallah, keajaiban nombor ini adalah tanda sadaqallahu azim. Kertas konsep, simetri. Cermin 9:29 dalam ijaz Al-Quran pendahuluan. Al-Quran bukan sekadar kitab suci yang memandu umat Islam ke jalan kebenaran, tetapi juga sebuah keajaiban ilahi yang menyerlahkan kebesaran Allah melalui ayat-ayatnya yang penuh makna dan simetri. Salah satu keajaiban ini ialah ijaz matematik, yaitu pola nombor yang tersusun rapi mencerminkan keharmonian ciptaan Allah. Dalam kertas konsep ini, kita meneroka satu pola menarik. Simetri cermin antara nombor 927 dan 729, di mana 927 adalah songsang digit 729, 7929 Pola ini bukan sahaja menunjukkan keindahan matematik, tetapi juga menghubungkan tema besar Al-Quran, seperti tauhid, keesaan Allah, penciptaan, dan ilmu, sebagaimana yang terkandung dalam perintah Iqra, surah Al-Alaq 96. Simetri cermin 5:27 berkait rapat dengan surah Al-Fajr, ayat 1-3 yang memulakan dengan sumpah-sumpah ilahi, demi subuh, demi malam yang 10, dan demi yang genap dan yang ganjil. Ayat-ayat ini menyerlahkan ciptaan Allah dan mengajak kita untuk merenung, tadabbur tanda-tandanya. Nombor 729 dengan sifat matematiknya yang unik, namanya ayat 222 telah dikenal pasti sebagai not utama yang menghubungkan surah At-Taubah, surah An-Naml, dan surah Al-Fatihah 1 melalui kiraan basmalah masing-masing. Sebaliknya, 97 sebagai cermin 29 melengkapkan pola ini, mungkin merujuk kepada surah Al-Lail 2 melalui hubungan 92 plus 99 yang melambangkan 99 Asma Husna. Basmalah dengan 19 huruf dan 3 nama Allah, Allah Ma'ar-Rahim, menjadi penyatu dalam jaringan ini. Manakala Iqra menggesa kita untuk membaca dan memahami sifat-sifat Allah melalui Al-Quran. Konsep ini dirangkum dalam teori rentetan web, yang melihat Al-Quran sebagai jaringan not, ayat, tema, nombor, dan benang tematik dan matematik yang membentuk harmoni ilahi. Kertas ini bertujuan untuk menerangkan bagaimana simetri cermin 9:27-729 mencerminkan ijaz Al-Quran, mengukuhkan iman, dan menggalakkan tadabbur melalui pendekatan yang jelas, terperinci, dan bermakna. Objektif kertas menganalisis simetri cermin 9:27-729 dari sudut matematik dan ijaz.
Menghubungkan pola ini dengan surah Al-Fajr, 89:13, 99 Asma Husna, Basmalah dan surah 19:27. Menyokong teori rentetan web sebagai kerangka untuk memahami keharmonian Al-Quran. Memberikan aplikasi praktikal seperti bacaan, kajian dan tasbih untuk mendekatkan umat kepada Allah. Kepentingan kajian. Kajian ini penting kerana ia menyerlahkan ijazmatik sebagai bukti keajaiban Al-Quran. Mengaitkan nombor dengan tema rohani seperti tauhid dan penciptaan. Menggalakkan tadabbur melalui pola cermin, sesuai dengan sumpah, demi yang genap dan yang ganjil, 93. Menawarkan pendekatan pendidikan yang mesra, menggunakan analogi seperti songket dan tasbih, agar sesuai untuk pelajar dan masyarakat umum. Latar belakang Al-Quran telah lama diiktiraf sebagai kitab yang penuh dengan keajaiban, bukan sahaja melalui keindahan bahasa dan panduan moralnya, tetapi juga melalui struktur matematik yang luar biasa. Ijaz matematik merujuk kepada pola nombor, kiraan ayat, huruf dan perkataan yang tersusun dengan ketepatan yang menakjubkan, menunjukkan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak dapat ditandingi. Antara contoh terkenal ialah 19 huruf basmalah, yang disebut dalam surah Al-Mudathir sebagai di atasnya ada 19, menjadi asas kepada banyak kajian ijaz. Begitu juga, 99 Asma Husna, nama-nama indah Allah, mencerminkan kesempurnaan sifatnya dan sering dikaitkan dengan pola nombor seperti 99. Misalnya, 8 plus 10, 99. Teori rentetan web, yang diperkenalkan dalam perbincangan kita, menggambarkan Al-Quran sebagai jaringan ilahi, di mana setiap ayat, tema dan nombor adalah not yang dihubungkan oleh benang makna dan matematik. Sebagai contoh, surah Al-Fatihah, surah 1. Dengan 7 ayat dan 29 perkataan, menghasilkan nombor 1209, 1729, yang jumlah digitnya 1 plus 7 plus 2 plus 16 berkait dengan basmalah. Begitu juga, surah Al-Fajr 9 membawa nombor 89 dengan jumlah di 18 minat, dan kuasa 2 lapla, lang planas wala 921, yang jumlah digitnya 7 plus 19 turut berkait dengan 19. Pola-pola ini bukan kebetulan, tetapi tanda jaring ilahi yang harmoni. Simetri cermin 927 muncul sebagai satu lagi benang dalam jaring ini. Nombor 729 istimewa kerana ia boleh diungkapkan sebagai 929 dan 27 kuadrat 9, menghubungkan surah 9 At-Taubah, Noro Basmalah, surah 27 2 Basmalah dan 1 Al-Fatihah 1 Basmalah. Sebaliknya, 927 sebagai songsang digit 729 melengkapkan pola ini, mungkin melalui hubungan 999 yang merujuk kepada 99 Asma Husna atau surah 92 Al-Lail. Sumpah dalam surah Al-Fajr, terutama demi yang genap dan yang ganjil, 19 Firthiyah, menyokong idea simetri ini. Kerana 927 dan 729, walaupun ganjil, menghasilkan jumlah digit genap, mencerminkan keseimbangan ilahi. Perintah Iqra, Qiyas 1, bacalah nama Tuhanmu yang mencipta, menjadi titik mula untuk memahami pola ini. Dengan menyebut Lazi Khalaq, yang mencipta, ayat ini mengaitkan ilmu dengan penciptaan, selari dengan sumpah surah Al-Fajr yang menyerlahkan ciptaan Allah seperti subuh dan malam. Basmalah yang memulakan kebanyakan surah menjadi penyatu, dengan 3 nama Allah mencerminkan tauhid dan 19 hurufnya menjadi not ijaz. Kertas ini membina asas ini untuk meneroka 927 sebagai cerminan keajaiban Al-Quran. Kajian terdahulu. Kajian ijaz matematik telah dijalankan oleh sarjana seperti Dr. Ahmed Mohamed Zain Al-Manawi, yang menekankan peraturan 99 dan pola seperti matriks minum I9 dalam surah seperti Al-Baqarah dan Al-Qamar. Beliau menunjukkan bahawa nombor 9 dan 99 muncul dalam struktur ayat dan perkataan, mencerminkan kesempurnaan ilahi. Selain itu, konsep azwaja pasangan dalam surah Yasin telah dikaitkan dengan pasangan cermin seperti 31:11 dan 26:62 yang menyokong idea 927 dan 729 sebagai pasangan cermin. Teori rentetan web pula mengintegrasikan pola ini ke dalam kerangka holistik, melihat Al-Quran sebagai jaringan yang menghubungkan nombor, ayat dan tema. Analisis simetri cermin 927-729A. Sifat matematik 927 dan 729. Untuk memahami simetri cermin, kita mulakan dengan sifat matematik kedua-dua nombor ini yang menjadi asas kepada ijaz. Sifat 729 nombor 729 adalah luar biasa kerana ia mempunyai pelbagai ungkapan matematik. Kubik 9 min 2 juga 2 mesiman.
Kuasa 2, 22 pada 27 simen. Identity, 1.79, Juman, digit 2 smi ina plus, sans 8. Keunikan ini menjadikan dudunomen sebagai nod utama dalam ijaz. Sebagai contoh, nombor 9 berkait dengan surah At-Taubah surah 9, 27 dengan surah An-Naml surah 27, dan 1 dengan surah Al-Fatihah surah 1. Kiraan basmalah dalam surah ini, 2, 1 menjumlahkan 3. Selari dengan 3 nama dalam basmalah, menunjukkan simetri tematik dan matematik. Sifat 927, nombor 97 sebagai cermin judul usniman mempunyai sifat berikut. Songsang digit, 927, hingga 2, adalah songsang 729, 72, sejumlah digit. 9 plus 2 plus 7 15, 1 plus 8 plus 9, sama seperti 79. Faktor 927, plus 3 ke 3 na 1 3 o 3 kuota kusul 3, kurang simetri berbanding 79, tetapi berkait dengan nombor 3 seperti tidak nama basmalah. Hubungan dengan 927 mungkin berkait dengan 92 plus 99, merujuk 9 asma husna atau surah 92 al-Lail. Simetri cermin. Hubungan cermin 927 adalah apabila digit 927 sinan disongsangkan menjadi 1927. Ini menyerupai pola azwangan dalam Al-Quran, seperti yang disebut dalam surah Yasin 26. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Contoh pasangan cermin lain termasuk 13 dan 26 yang menunjukkan dualiti ilahi. Selisih antara 927 dan 729 ialah 927 dan 729 iwas 198. Jumlah digit 198, 1 plus 9 plus 18, 1 plus 9 mengukuhkan hubungan dengan seniman. Jumlah 927 plus 729 pula ialah 927 plus 729 mento simimunlai. Jumlah digit 199 plus 19, 1 plus 9. Pola ini menunjukkan bahawa 9 tertuat 7 dan 7 tertuat siman. Walaupun berbeza, berkongsi esensi matematik siman, mencerminkan harmoni ilahi. B. Kaitan dengan surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, surah ke-89, memulakan dengan limpah yang menyerlahkan ciptaan Allah. Demi subuh, Q11 Mesiah, melambangkan permulaan dan cahaya penciptaan. Demi malam yang 10, merujuk malam-malam mulia seperti 10 malam pertama Zulhijjah. Demi yang genap dan yang ganjil, menunjukkan dualiti dan keseimbangan. Demi malam apabila berlalu, menandakan peredaran masa. Adakah pada yang demikian itu sumpah bagi orang yang berakal, menggesa tadabur? Ayat 3 dan simetri cermin. Ayat 3, demi yang genap dan yang ganjil adalah kunci kepada 927 dan Walaupun kedua-dua nombor ini ganjil, 729 dan 927 tidak habis dibahagi 2. Jumlah digit masing-masing ialah 18. Genap mencerminkan keseimbangan yang tersirat dalam sumpah ini. Analogi songket membantu memahami ini. Seperti benang emas dan perak dalam kain songket yang membentuk corak simetri, 927 dan 729 adalah benang cermin yang membentuk pola ilahi. Selain itu, nombor 89, surah Al-Fajr, menghasilkan jumlah digit 8 plus 9 = 11. Kuasa 2, 8 plus 9 kuadrat 791. Jumlah digit 2 plus 9 plus 2 plus 1, 19 berkait dengan 11 huruf basmalah. Hubungan dengan 99, 8 9 plus 10 9 melambangkan asma husna, selari dengan malam yang 10. Pola 92 plus 7 plus 9 yang dikaitkan dengan ayat 3 mungkin merujuk surah Al-Lail 92 dan 7 ayat surah Al-Fatihah menghubungkan 927 kepada asma husna. Simetri 927 men 729 dengan itu menjadi cerminan sumpah genap dan ganjil, menggalakkan kita merenung keharmonian ciptaan Allah. C. Hubungan dengan basmalah. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, adalah ayat pembuka kebanyakan surah dengan bukti ijaz. Nama, Allah, Ar-Rahim, mencerminkan tauhid dan rahmat. Surah 11 Kejadian, Sab 13 di permulaan surah, 1 dalam surah An-Naml. Kiraan basmalah dalam surah berkaitan adalah surah 1 basmalah. Surah 9 At-Taubah, 0 basmalah, melambangkan keadilan. Surah 27 An-Naml, 227 730, melambangkan rahmat. Jumlah kiraan ini ialah 0 plus 2 1 3, selari dengan 3 nama dalam basmalah. Nombor 729 menghubungkan surah ini melalui sifatnya 929. Manakala 927 sebagai cermin, melengkapkan pola, mungkin melalui 922 plus 99. Walaupun 927 dan 729 tidak menghasilkan 19 secara langsung,
Jumlah digitnya 9 berkait dengan kesempurnaan Asma Husna, dan hubungan cermin mereka mencerminkan peranan basmalah sebagai penyatu. D. Kaitan dengan tring 9 Asma Husna. 9 Asma Husna adalah nama-nama indah Allah, seperti Al-Khaliq pencipta dan Ar-Rahman maha pengasih, yang disebut dalam surah Al-Araf 7:11. Nombor 99 muncul dalam pola seperti 89 plus 99, surah 89 dan malam yang 10, QS 892, 92 plus 99, mungkin surah 92 dan 7 ayat Al-Fatihah, 927 dan 729, dengan jumlah digit 9 melambangkan kesempurnaan sifat Allah. Simetri cermin mereka mencerminkan cara Asma Husna menggambarkan kesatuan Allah melalui pelbagai sifat, seperti benang songket yang membentuk corak tunggal dari pelbagai warna. Konteks Iqra, Kunat Mesate. Surah Al-Alaq, dengan ayat, Iqra bismi rabbika lazi khalaq adalah wahyu pertama, menggesa ilmu dan tadabbur. Frasa lazi khalaq yang mencipta selari dengan sumpah surah Al-Fajr tentang ciptaan, subuh, malam. 9:27 sebagai pola cermin menggalakkan kita merenung tanda-tanda Allah, memenuhi panggilan Iqra untuk memahami kebesarannya melalui nombor dan ayat. Kaitan dengan surah 1 dan 27 surah-surah ini membentuk not penting. Surah Al-Fatihah 1, 7 ayat, 9 perkataan, menghasilkan 9 dengan jumlah digit 1 plus 7 plus 2 19 berkait dengan basmalah. Surah At-Taubah no basmalah melambangkan keadilan ilahi. Surah An-Naml 2 basmalah mencerminkan rahmat melalui surat An-Naml 27 hadits. Nombor 729 menghubungkan surah ini melalui Sefna, surah 9, surah Juduta, dan Satengkama 729 surata. 9 cermin mungkin berkait dengan surah 92 atau melambangkan refleksi simbolik, mengukuhkan teori rentetan web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua berada dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Hari ini, kita akan menyelami satu topik yang sangat menarik dan penuh misteri, yaitu rahasia yang tersembunyi di dalam kitab suci Al-Quran. Ramai di antara kita membaca Al-Quran setiap hari. Namun tahukah Anda bahawa di sebalik ayat-ayatnya, terdapat pelbagai keajaiban yang menanti untuk diterokai? Al-Quran ini memang mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling hebat. Ia bukan sekadar kitab suci biasa, tetapi merupakan wahyu terakhir yang diturunkan kepada manusia sebagai panduan sepanjang zaman. Setiap huruf, setiap ayat, dan setiap surah di dalamnya mengandungi hikmah yang mendalam, yang kadang-kadang tidak dapat difahami secara zahir. Al-Quran telah membimbing umat manusia selama lebih 1,400 tahun, dan sehingga hari ini, ia masih menjadi sumber inspirasi, kekuatan, dan pengetahuan. Dia bukan sekadar buku panduan hidup, tapi macam lautan ilmu yang penuh dengan rahasia. Setiap kali kita membacanya, pasti ada perkara baru yang boleh kita pelajari. Al-Quran mengandungi pelbagai aspek kehidupan, dari soal akidah, ibadah, muamalah, sehinggalah kepada sains dan matematik. Tidak hairanlah ramai cendekiawan dan saintis barat yang kagum dengan kehebatan Al-Quran, kerana ia sentiasa relevan dan tidak lapuk dek zaman. Salah satu yang menakjubkan ialah ijaz matematik, di mana susunan nombor dalam Al-Quran ini ada maksud tersirat. Setiap angka, setiap bilangan ayat dan surah, semuanya tersusun dengan begitu rapi dan penuh hikmah. Para ulama dan pengkaji telah menemui pelbagai corak matematik yang luar biasa, seolah-olah ada satu kod rahsia yang hanya dapat difahami oleh mereka yang benar-benar mengkaji dengan teliti. Ini membuktikan bahawa Al-Quran bukanlah hasil ciptaan manusia, tetapi wahyu daripada Allah SWT yang maha bijaksana. Jom kita kaji keajaiban simetri cermin 927 dan 729. Bukti kebesaran Allah SWT. Simetri ini bukan sahaja menunjukkan keindahan susunan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga membuktikan bahawa setiap perkara di dalamnya mempunyai maksud yang mendalam. Dengan mengkaji rahsia-rahsia ini, kita akan lebih menghargai keagungan Al-Quran dan kebesaran Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dengan penuh kesempurnaan. Marilah kita terus mendalami dan menghayati kitab suci ini, agar hidup kita sentiasa diberkati dan dipandu oleh cahaya ilahi. Cuba tengok nombor 927 dan 729. Kedua-duanya macam imej cermin. Menariknya, kalau tambah semua digit dalam kedua-dua nombor ni, kita akan dapat 18. Nombor 18 ni pun istimewa sebab dia simbol umur baligh dalam Islam, masa kita mula pikul tanggungjawab dan jadi dewasa.
Surah Al-Fajr, surah ke-89 dalam Al-Quran, dimulakan dengan sumpah Allah SWT. Ayat pertama sampai ayat ketiga surah ini ada perkataan demi, menunjukkan betapa pentingnya mesej yang ingin disampaikan. Menariknya, perkataan demi diulang sebanyak 9 kali dalam 3 ayat pertama ini, seakan-akan bergema dengan angka 9 dalam 927 dan 729. Bismillahirrahmanirrahim, atau lebih dikenali sebagai basmalah, adalah kalimat pembuka yang sangat agung dalam Islam. Setiap kali kita memulakan sesuatu, sama ada membaca Al-Quran, menuntut ilmu, atau melakukan pekerjaan harian, kita dianjurkan untuk mengucapkan basmalah. Kalimat ini bukan sekadar lafaz, tetapi membawa makna yang mendalam, memohon keberkatan, perlindungan, dan rahmat daripada Allah SWT. Menariknya, basmalah terdiri daripada 19 huruf dalam bahasa Arab. Angka ini bukan sekadar kebetulan, tetapi mengandungi rahsia dan hikmah yang tersembunyi, yang telah menjadi bahan kajian para ulama dan cendekiawan Islam sejak berabad-abad lamanya. Setiap huruf dalam basmalah membawa nilai dan keistimewaan tersendiri, seolah-olah menjadi kunci pembuka pintu ilmu dan rahmat Allah kepada hamba-Nya. Surah Al-Fatihah pula, surah pertama dalam Al-Quran, adalah surah yang sangat istimewa. Ia terdiri daripada 7 ayat yang padat dengan makna, menjadi intipati dan ringkasan pada seluruh isi Al-Quran. Surah ini dibaca dalam setiap rakaat solat, menandakan betapa pentingnya kedudukan Al-Fatihah dalam kehidupan seorang Muslim. Setiap ayatnya mengandungi pujian, permohonan, dan pengakuan hamba kepada Tuhannya. 7 ayat ini juga sering dikaitkan dengan pelbagai simbolik dalam Islam, seperti 7 lapisan langit, 7 hari dalam seminggu, dan sebagainya. Angka 7 ini membawa makna kesempurnaan dan kelengkapan dalam banyak aspek kehidupan dan ciptaan Allah. Sekarang, mari kita lihat satu keunikan matematik yang tersembunyi di sebalik 2 perkara ini. Jika kita darabkan jumlah huruf dalam basmalah, yaitu 19, dengan jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah, yaitu 7, kita akan mendapat hasil 133. Angka ini mungkin kelihatan biasa, tetapi bagi mereka yang mendalami ilmu numerologi Islam, setiap angka mempunyai makna dan rahsia tersendiri. Para ulama dan ahli tafsir sering mengaitkan angka-angka ini dengan pelbagai hikmah, sebagai tanda kebesaran dan keindahan susunan Al-Quran yang tidak mungkin direka oleh manusia. Jika kita perhatikan lebih lanjut, 133 terdiri daripada 3 digit, 1, 3, dan 3. Apabila kita jumlahkan digit-digit ini, 1 tambah 3 tambah 3, kita akan mendapat angka 7. Subhanallah. Angka 7 ini kembali muncul, seolah-olah mengingatkan kita kepada 7 ayat Al-Fatihah, 7 langit dan pelbagai simbolik lain dalam Islam. Ini menunjukkan betapa setiap susunan dalam Al-Quran bukanlah kebetulan, tetapi penuh dengan hikmah dan rahsia yang menanti untuk diterokai oleh mereka yang berfikir. Mari kita lanjutkan penjelajahan kita ke dalam keunikan angka dalam Al-Quran. Surah ke-9, yaitu Surah At-Taubah, mengandungi 129 ayat. Manakala surah ke-27, surah An-Naml, pula mempunyai 93 ayat. Kedua-dua surah ini juga mempunyai keistimewaan tersendiri dalam sejarah penurunan wahyu dan kandungan mesejnya. Namun, di sebalik jumlah ayatnya terdapat satu lagi rahsia angka yang menarik untuk kita perhatikan. Jika kita jumlahkan semua digit dalam 129, yaitu 1 tambah 2 tambah 9, kita akan dapat 12. Begitu juga, jika kita jumlahkan digit dalam 93, 9 tambah 3, juga akan dapat 12. Kemudian jika kita tambahkan 12 dengan 12, hasilnya adalah 24. Namun jika kita ingin mencari makna yang lebih mendalam, kita boleh jumlahkan 2 dan 4, hasilnya adalah 6. Tetapi jika kita kembali kepada penjumlahan awal, 1 tambah 2, kita akan dapat 3. Angka 3 ini juga sering dikaitkan dengan pelbagai simbolik dalam Islam, seperti 3 rukun iman yang pertama, 3 kali lafaz takbir dalam solat sunat, dan sebagainya. Semua keunikan angka ini bukanlah sekadar permainan matematik, tetapi menjadi tanda kebesaran dan keindahan susunan Al-Quran yang penuh hikmah. Setiap angka, setiap huruf, dan setiap ayat mempunyai makna tersendiri yang boleh menjadi kunci kepada ilmu dan rahmat Allah. Subhanallah, betapa agungnya ciptaan dan susunan Allah dalam Al-Quran. Semoga kita sentiasa diberi hidayah untuk terus mengkaji, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Inilah kunci ilmu dan rahmat yang sebenar.
Allah SWT ada 99 nama-nama yang baik, yang menunjukkan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Kalau kita bahagikan 99 dengan 9, hasilnya 11. Lepas tu, kalau kita tambah 1 dengan 1, kita akan dapat 2, yang melengkapi angka 1 pada permulaan nombor 11. Simetri dan kaitan antara nombor-nombor ni sebenarnya menunjukkan betapa tersusunnya Al-Quran. Iqra, seruan ilahi mencari ilmu. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ialah Iqra, yang bermaksud bacalah. Al-Quran ni suruh kita selalu cari ilmu, kaji alam dan faham kebesaran Allah SWT. Penemuan keajaiban simetri 927 berbalas 729 ni pun hasil daripada pembacaan, kajian dan tadabbur. Menghayati keajaiban nombor dalam kehidupan. Keajaiban nombor dalam Al-Quran ni bukannya kebetulan. Ia tanda kebesaran Allah SWT yang maha mengetahui. Kita boleh hayati keajaiban ni dengan amalkan bacaan surah-surah Al-Quran, berzikir dan selalu ingat Allah SWT. Songket matematik, keajaiban tersembunyi. Cuba bayangkan Al-Quran ni macam kain songket yang cantik. Kat luaran, kita nampak corak dan warna dia yang cantik. Tapi kat sebalik tu semua, ada ketelitian dan kerumitan tenunan benang yang membentuk corak tu. Macam tu jugalah Al-Quran. Kat sebalik bahasa dia yang indah, tersembunyi keajaiban matematik yang menakjubkan. Kebesaran Allah dalam simetri Al-Quran. Setiap helaian Al-Quran, setiap ayat, bahkan setiap huruf yang tertulis di dalamnya, mengandungi keindahan dan keajaiban yang luar biasa. Salah satu keajaiban yang sering menjadi perhatian para ulama dan cendekiawan ialah simetri yang terdapat dalam susunan ayat dan surah Al-Quran. Simetri ini bukan sekadar kebetulan, tetapi merupakan bukti kebesaran dan kekuasaan Allah SWT dalam menyusun wahyunya dengan penuh hikmah dan ketelitian. Simetri cermin 927 berbalas 729 ini hanyalah secebis daripada lautan keajaiban dalam Al-Quran. Jika kita perhatikan, terdapat banyak lagi contoh simetri dan keseimbangan dalam Al-Quran. Sama ada dari segi bilangan perkataan, pengulangan ayat, maupun susunan tema dan makna. Misalnya, terdapat ayat-ayat yang saling berbalas antara satu sama lain, seolah-olah mencerminkan satu simetri yang indah dan menakjubkan. Ini menunjukkan bahawa setiap perkara dalam Al-Quran telah diatur dengan penuh kesempurnaan, tanpa ada satu pun yang sia-sia atau tersilap. Ia menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran ini bukan ciptaan manusia, tetapi wahyu daripada Allah SWT yang Maha Agung. Tidak mungkin seorang manusia, walau secerdik mana sekalipun, mampu menghasilkan sebuah kitab yang begitu sempurna dari segi bahasa, makna, dan struktur matematikanya. Keindahan simetri ini menjadi bukti bahawa Al-Quran benar-benar datang daripada Tuhan yang Maha Bijaksana, yang mengetahui segala sesuatu, baik yang zahir maupun yang tersembunyi. Setiap kali kita membaca dan menghayati Al-Quran, kita akan semakin kagum dengan keajaiban dan kebesaran Allah yang terpancar melalui kitab suci ini. Marilah kita hayati keajaiban ini dan jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Janganlah kita hanya membaca Al-Quran sebagai ritual semata-mata, tetapi renungilah makna dan keindahan yang terkandung di dalamnya. Semoga dengan memahami kebesaran Allah melalui simetri dan keajaiban Al-Quran, hati kita akan semakin dekat kepadanya dan hidup kita akan sentiasa diberkati. Wallahu alam.